Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk BDPR Matematik tahun 2. Jadi tajuk pada hari ini ialah banding pecahan. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk kita banding pecahan, cikgu nak ulang kaji semula. Okey, cuba kita tengok. Kita ingatkan semula di mana kalau 1/6 ni, okay. Contoh dekat sini 1/6, yang satu nombor yang di atas ni ialah pengangka, kemudian garisan tengah ni ialah per, dan nombor di bawah ni dipanggil penyebut. Jadi ingat nombor atas ialah pengangka, nombor bawah ialah penyebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita tengok dekat sini, mak ni dia masak kek. Jadi dia potong kepada 6 bahagian. Dekat sini ada 3 bahagian. Dekat kakak ni ada 1, dekat Rishi ada 2. Jadi kakak je saya dapat 1 bahagian. Kemudian Rishi dapat 2 bahagian. 2 bahagian ni untuk Rishi. Kemudian ni ada 3. Ada 3 yang tinggal. Jadi kita tengok siapakah yang dapat lebih banyak kek. Kita nak tengok siapa yang dapat lebih banyak. Okey, tadi kakak dapat 1/6. Rishi dapat 2/6. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu lebih banyak, mana satu lebih sikit? Jadi yang pertama, kat sini awak tengok warnanya. Tengok warna pecahan tu. 1/6 dengan 2/6. Kat sini kita dah nampak dah. Kita dah nampak yang mana lebih banyak. Kan? 1. Ni 2. 2, maknanya kalau tengok sini 2 lebih banyak. 2 bahagian lebih banyak. Maknanya Rishi yang dapat lebih banyak kek. Jadi kat sini kalau dalam ayat matematik ni ialah 2/6 lebih besar daripada 1/6. Okey, baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Apa yang diminta dekat sini ialah pecahan manakah yang lebih kecil. Kita tengok yang lebih kecil. Ini ialah 4/5. Ini ialah 2/5. Mana yang lebih kecil? Macam saya cakap tadi, kita tengok dulu warna je. Kalau ada gambar, kita tengok warna dia. Kita tengok. Sini ada 4 yang berwarna. Dan sini adalah 2. Jadi, hanya 2 dengan 4, 2 lah yang lebih kecil. Kita tengok warna ni pun, ni lebih kecil daripada 4 ni. Jadi 4/5 dengan 2/5, mana yang lebih kecil? Jadi tengok ni lebih kecil, ni 2/5. Jadi dalam ayat matematik ialah 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okey, kita tengok sebelah sini pula. 3/6 dengan 5/6. Mana yang lebih kecil? Tengok warna dia, tengok gambar dia sekiranya ada. Okey, tengok gambar dia 3/6. Tengok yang bahagian yang berwarna ni dengan 5/6. Kalau kita bezakan dua ni, jadi inilah yang lebih kecil, kan? 3/6 yang lebih kecil. 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Okey, baik. Jadi kita tengok seterusnya. Okey. Antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Manakah yang lebih? Kat sini kita ada gambarnya. Berajahnya, ini atas ialah 4/7, bawah ialah 3/7. Senang kalau ada gambar ni, senanglah kita nak tengok. Kan? Kita tengok mana yang lebih. Ini 4/7 sampai sini. 3/7 warna biru sampai sini. Tengok merah dengan biru mana yang lebih. Jadi kita dah boleh nampak dah kalau ada gambar ni lebih senang. Bahagian merah lebih banyak daripada biru. Jadi 4/7 lebih daripada 3/7. Okey, jadi kat sini cikgu nak sedikitlah cikgu nak beritahu. Sekiranya tak ada gambar, macam mana kita nak tahu yang mana satu besar, yang mana satu yang kecil. Jadi okey, tengok 4/7 dengan 3/7. Jadi kita tengok dulu. Nombor bawah ni ialah penyebut, betul? Kita tengok dulu penyebutnya sama. Okey. Sekiranya penyebutnya sama,
Jadi kita terus tengok pengangkanya. Pengangkanya mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Jadi dia terus ikut. Kalau 4 dengan 3, 4 yang lebih besar. Jadi 4 lebih besar. Kalau dia minta lebih kecil, kita tengok. Okey, 3 dengan 4, 3 lebih kecil lah. Jadi 3 lebih kecil daripada 4 ke 7. Kalau keluar macam ni, ayat ni ataupun nombor yang sebegini, kita terus tengok dia punya penyebut dia. Kalau sama, terus tengok pengangka. Kalau pengangkanya 3, maknanya lebih kecil lah daripada 4. Okey, boleh faham tak? Mudah-mudahan awak boleh faham lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini lain sikit. Tadi contoh-contoh yang tadi, yang awal tadi, kalau awak ulang semula, dia punya penyebut nombor yang diberi tu penyebutnya sama. Tapi kat sini penyebutnya berbeza. Kat sini 1/4 dengan 1/3 jadi berbeza, penyebutnya berbeza. Nombor di bawah ni ialah berbeza. Okey. Kita tengok soalan kat sini. Manakah yang kurang? Dia nak yang kurang, maknanya yang lebih sedikit lah. 1/3 atau 1/4. Okey. Macam tadi kita tengok gambar pun kita dah dapat. Ni pun ada gambar, lebih senang. Tapi saya cakap tadi kalau penyebutnya sama, jadi kita tengok pengangkanya, tapi ini penyebutnya yang berbeza. Okey. Cikgu buatkan garisan satu supaya awak senang tengok. Okey. Tengok. 1/4 dengan 1/3. Dia nak apa tadi? Yang kurang. Yang kurang. Okey, kalau kita tengok garisan ni, 1/4 ni sampai sini. 1/3 ni dia lebih daripada 1/4. Jadi yang mana yang kurang? Yang kurang ialah 1/4. 1 daripada 4 bahagian ialah lebih kecil daripada 1/3. Ayat matematiknya 1/4 kurang daripada 1/3. Jadi kita tengok. Tadi kita tengok penyebutnya kan. Penyebutnya sama. Ni penyebutnya berbeza, pengangka yang sama. Okey, kalau macam ni, pengangka sama, kita tengok penyebutnya pula. Tapi dia terbalik. 4 dengan 3 sepatutnya 4 lebih besar kan. Tapi kalau dalam pecahan, bila penyebutnya berbeza, nombor yang lebih besar dia akan jadi lebih kecil. Jadi nombor yang lebih kecil akan jadi lebih besar. Dia terbalik. Itu jika pengangkanya samalah. Nanti kejap lagi kita tengok contoh satu lagi. Okey, baik. Kita tengok contoh yang ni pula. Okey, bandingkan 1/2 dengan 1/10. Ini macam tadi. Dia punya pengangka sama. Tapi penyebutnya berbeza. Okey, kalau awak ikut apa yang saya cakap tadi, bila macam ni kita tengok penyebutnya 2 dengan 10, senang je, dia terbalik. 2 ni dengan 10 memang lebih kecil kan, tapi dalam pecahan 2 ni akan jadi lebih besar daripada 10. Ini hanya dalam pecahan je. Kalau nombor biasa tak boleh lah. Macam biasalah nombor 2 lebih kecil daripada nombor 10. Tapi yang ni untuk pecahan sahaja. Kita tengok gambar ni, 1/2 dengan 1/10. Dia dah pecahkan. Ni sama besar kan, segi 4 ni dah sama besar. Dilukiskan, ni pun sama besar. Okey. Kemudian ni bagi 1/2. Dia bagi tengah, bagi 2. Dan ni dia bagi 10 bahagian. Dia bagi 10 bahagian. Jadi awak tengok mana yang lebih besar. 1/2 lah, 1/2 sampai sini. 1/10 sampai sini saja. Okey, jadi 1/2 lebih besar daripada 1/10. Okey. Jadi kat sini apa? 1/10 lebih kecil daripada 1/2. Okey. Boleh faham? Kita tengok yang ni dia tanya pula, manakah yang lebih kecil? Bincangkan 1/9 dengan 1/8. Okey, tengok 1/9 ni 1/8. Ni pun segi 4 ni sama sama besar. Cuma yang ni dia bagi kepada 8 bahagian. Ni dia bagi kepada 9 bahagian. Okey, mana yang lebih kecil? Kita tengok. Kalau tengok gambar ni kita dah nampak dah mana yang lebih kecil kan.
Kalau tak ada gambar, kita tengok tadi dia punya penyebutnya. Penyebut yang nombor yang lebih besar, dia akan menjadi lebih kecil lah. Jadi 1/9 lah lebih kecil daripada 1/8. Okey, boleh faham ya? Okey, jadi itu antara contoh-contoh macam mana kita buat perbandingan untuk pecahan. Jadi untuk hari ini saja, ada 4 soalan. Macam biasa, awak buat dalam buku latihan. Kemudian jawapannya hantar pada Telegram cikgu lah. Jumlah soalan ialah manakah yang lebih besar? Awak tengok 2/8 atau 3/8 yang mana yang lebih besar. Okey, nanti awak lukiskan lah. Lukiskan ni. Kemudian mana yang lebih besar tu awak tandakan je, tandakan right di bawahnya. Tandakan right ke ataupun awak kotakkan ke, ya, terpulang pada awak lah. Jadi saya rasa letakkan tanda right, lebih senang. Awak lukiskan 2/8 atau 3/8, mana yang lebih besar awak tandakan. B mana yang lebih besar awak tandakan right. Okey, sama juga C dan D. Itu saja latihan untuk hari ini. Kemudian jangan lupa hantar dekat saya supaya saya boleh semak dan tanda. Okey, itu saja. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Bye.